Apa khabar semua? Saya harap agar semua sihat-sihat belaka. Hari ini, saya ingin mengajak anda semua terutamanya yang berada di tingkatan 1 bersama-sama saya, kita selami sebuah novel bertajuk Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan serangkap pantun. Dengarkan ya. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Kisah Kamarul, seorang pelari, mewakili negara bukanlah senang. Novel ini berkisahkan tentang Kamarul, seorang atlet olahraga sekolah yang memegang rekod larian terbaik semasa pertandingan di peringkat kebangsaan. Bakat Kamarul menyebabkan dia berasa sombong akan kebolehan dirinya. Akan tetapi, sesuatu berlaku kepada Kamarul yang boleh merencatkan masa depannya. Apakah halangan yang dihadapi oleh Kamarul? Adakah Kamarul berjaya ke Sukan C di Bangkok pula? Nantikan dalam novel yang akan kita kupas pada hari ini. Novel ini bermula dengan Kamarul yang merupakan atlet remaja yang sangat bagus. Boleh baca di muka surat 5. Dia dapat menyertai kejohanan sukan MSSM dan berjaya mencipta rekod cemerlang dalam acara pecut 100 meter dan 400 meter dengan catatan terbaiknya 11.5 saat dan 48.0 saat. Kecemerlangannya itulah yang membuka mata pengurus dan kontingen sukan Malaysia untuk mewakili Malaysia ke Sukan C di Brunei. Media banyak memaparkan kehebatan Kamarul menyebabkan dia menjadi sombong dan tidak mahu berlatih lagi di bawah kelolaan jurulatih Encik Kadir. Hubungan dengan rakan baiknya Saridah juga renggang gara-gara sikapnya yang angkuh. Kita boleh lihat di muka surat 4 ya. Sejak akhir-akhir ini kau nampaknya sombong benar, ujar Saridah. Semua orang kata aku sombong. Ego, balas Kamarul. Kau tak boleh ego dengan kejayaan kau, Kamarul, balas Saridah dengan berani. Kamarul pula mulai ponteng latihan pusat dan lebih gemar berlatih sendiri. Pesaing Kamarul dan juga rakan atlet olahraga iaitu Suresh berjaya menandinginya di dalam sesi latihan menyebabkan Kamarul mulai rasa tercabar. Reaksi dan pujian dari Encik Kadir kepada Suresh itu membuatkan Kamarul menjadi sangat marah. Mak Jah, ibu Kamarul, menegur sikap Kamarul yang menanamkan rasa bencinya pada Encik Kadir. Semua ini berada di muka surat 50. Datuk kenapa dikoyakkan gambarnya? Tanya Mak Jah hairan. Saja, balas Kamarul. Walaupun kertas, tapi hati kau tu telah membencinya. Kau dah menanamkan perasaan benci pada seseorang. Tak baik benci seseorang, ujar Mak Jah kurang senang. Kalau Encik Kadir tu nampak kau buat begitu, kecil hatinya. Kamarul hanya tersengih. Walaupun Kamarul bersifat sombong dan mendendami Encik Kadir, beliau tidak putus asa untuk menyelami hati Kamarul dan memberi semangat padanya. Encik Kadir pula sedar akan tugasnya sebagai jurulatih yang perlu peka akan pelatihnya. Ini semua berada di muka surat 43. Sebagai jurulatih, saya perlu mengambil berat kepada pelatih saya, kata Encik Kadir. Apalagi untuk membuktikan kepada ketua jurulatih, setiap pelatih saya perlu mencapai tahap kecergasan yang baik dan tidak ada yang tercedera. Kamarul masih membisu. Dia sengaja membiarkan Encik Kadir bercakap. Dan bagi membakar semangat Kamarul, Encik Kadir menghadiahkannya pingat emas yang dimenanginya di New Delhi kepada Kamarul. Akan tetapi, sikap ego dan sombong Kamarul menyebabkan dia tidak menghargai pemberian Encik Kadir dan tergamak membuangnya. Sombong sungguh Kamarul ni ya. Sikap begini sebenarnya memakan diri sendiri dan akhirnya sesuatu berlaku kepada Kamarul yang membuatkan dirinya insaf. Kemuncak novel ini ialah apabila Kamarul dilanggar kenderaan ketika melintas jalan tanpa menoleh ke kiri kanan kerana fikirannya berkecamuk selepas dia melemparkan pingat emas yang diberikan oleh jurulatihnya, Encik Kadir. Akibatnya, dia terlantar di hospital selama 4 hari. Kamarul berasa sangat kecewa dan dia sedar tanpa jurulatih, keluarga dan rakan-rakannya, dia tidak akan berjaya. Dia meminta maaf dan hubungannya kembali pulih dengan Encik Kadir dan Saridah. Jadi di muka surat 80, Kamarul merasakan
Dia benar-benar bersalah. Maafkan aku, Saridah. Maafkan aku, Cikgu Zainal. Maafkan aku, Encik Kadir. Maafkan aku, kawan-kawan. Ya semua, perbuatan meminta maaf apabila melakukan kesilapan ialah sikap yang mulia. Apabila kita memohon maaf, kita telah menyadari kesilapan kita dan berusahalah untuk memperbaiki diri. Walaupun sebelum ini, Kamarul bersifat sombong, Encik Kadir masih memberikan semangat kepada Kamarul dan membantu Kamarul untuk mendapatkan kecergasannya kembali. Kamarul mulai rajin berlatih dan tidak poting latihan lagi sehinggakan mereka berlepas untuk menyertai sukan C. Adakah mereka berjaya? Kamarul dan kontingen Malaysia akhirnya berlepas ke Bangkok untuk menyertai sukan C. Dia merasa kurang yakin dengan kecergasan dirinya akibat kemalangan dan kekurangan latihan. Namun, setelah bertemu dengan pelari idolanya dari Filipina iaitu De Vega, semangat dan keyakinan Kamarul kembali pulih dan semakin berkobar-kobar. Semua ini di halaman 130. Kamarul melepaskan rangkulan tangan De Vega. Dia dapat rasakan satu resapan semangat baharu menjalari pembuluh darahnya. Semangat De Vega telah menguasai dirinya. Encik Kadir sekali lagi menghadiahkan pingat emas yang sebelum ini pernah diberikan kepada Kamarul. Encik Kadir meminta Kamarul mengikat pingat di pinggangnya untuk menaikkan semangat. Dan apabila whistle ditiupkan, Kamarul memecut sekuat tenaga. Kamarul memecut sekuat hati tetapi seperti merasakan De Vega berjaya mengatasinya. Kamarul memecut lebih laju dan membongkokkan kepalanya bagi melepasi garisan penamat. Dia tidak tahu kedudukan yang diraih sehinggalah Encik Kadir mengucapkan tahniah. Bukan sahaja pingat emas, malahan Kamarul berjaya memecahkan rekod acara 100 meter di sukan C. Pada sebelah petangnya pula, Kamarul telah berjaya menggondol pingat emas lagi bagi acara 400 meter, sekaligus mencipta rekod baru sukan C dan sukan Asia dengan kepantasan lariannya. Hebat kan Kamarul? Begitulah, atas usaha dan kerajinan serta semangat yang dimiliki, tidak mustahil untuk kita berjaya seperti Kamarul. Kita akan menghadapi pelbagai episod turun naik dalam kehidupan. Akan tetapi, kesungguhan dan cara kita mengatasi dan menghadapi cabaran akan menentukan segalanya. Tapi kita kena ingat ya, jangan sombong walaupun kita telah berjaya. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali sebentar lagi dengan segmen yang lebih menarik lagi. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita bersama saya, Nadia Akila. Hari ini kita mengupas novel Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Novel ini mudah difahami dan sesuai dengan jiwa remaja kini kerana ia penuh dengan nilai pengajaran seperti semangat tidak putus asa untuk mencapai kejayaan. Baiklah, setelah kita mengungkap dan mengupas cerita ini dengan terperinci, apa kata kita sekarang? Uji minda kita. Perkataan pertama, jurulatih. Maksud dia, orang yang melatih orang lain supaya mahir. Macam mana kita nak eja jurulatih ni? Adakah dia ada berjarak macam ni? Atau satu perkataan macam ni? Bijak sekali, benar. Jawapannya tiada jarak. Contoh ayat. Jurulatih pasukan bola sepak Malaysia akan bersara tidak lama lagi. Faham kan? Perkataan seterusnya. Kemasyhuran yang bermaksud sesuatu maklumat, perkabaran, berita yang disebarkan ke serata tempat untuk makluman orang ramai. Macam mana kita nak eja ayat kemasyhuran ni? Adakah dengan H ataupun dengan Y? Betul sekali. Dengan Y kemasyhuran. Saya beri contoh ayatlah. Kemasyhuran Pulau Langkawi dengan legenda Mahsuri menjadi buah mulut rakyat sejak turun-temurun. Perkataan seterusnya. Contingent yang bermaksud sekumpulan orang yang mewakili sesebuah pertubuhan, negara dalam sesuatu pertemuan. Macam mana kita nak eja ni? Adakah tanpa N ataupun dengan N? Bijak sekali.
Kontingen tentulah ada N. Contoh ayat. Kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik menyasarkan akan mendapat sekurang-kurangnya 3 pingat bagi tahun ini. Perkataan seterusnya, semua mesti tahulah perkataan ni. Television. Tetapi ejaan dia sedikit mengelirukan sebab saya pun kadang-kadang keliru. Adakah ejaannya V-I-S-I-O-N atau V-I-S-Y-E-N? Betul, jawapannya V-I-S-Y-E-N, television. Saluran didik TV di televisyen diperkenalkan untuk membantu pelajar belajar kendiri di rumah. Perkataan seterusnya. Baharu. Macam mana kita nak eja baharu? Adakah seperti yang kita dah selalu sebut, baru, B-A-R-U, atau baharu, H-A-R-U? Betul sekali, baharu. Bijak adik-adik. Azmil membeli kereta mainan baharu berwarna merah buat anak kesayangannya. Mudah kan? Perkataan seterusnya. Dengar tak bunyi tu? Lonceng. Macam mana kita nak eja perkataan lonceng? Adakah dengan N, lonceng ataupun loceng? Betul, jawapannya tak ada N. L-O-C-E-N-G. Saya bagi contoh ayat. Amirah meletakkan loceng di leher kucingnya supaya tidak hilang. Faham kan? Seterusnya, perkataan olahraga. Adik-adik suka bersukan tak? Macam mana kita nak eja olahraga ni? Dia ada jarak ataupun tidak berjarak? Betul, ia adalah satu perkataan. Tiada jarak. Saya beri contoh. Acara 100 meter bagi sukan olahraga merupakan acara yang ditunggu-tunggu semasa Sukan Olimpik. Adik-adik, dapat kenal pasti tak ejaan yang kerap adik salah eja? Sekiranya adik-adik ingin menguji kemahiran ejaan, adik-adik perlulah kerap membaca dan juga sentiasa merujuk di kamus untuk memastikan ejaan dan sebutan adik-adik betul ya. Kita berehat seketika sementara adik-adik buka kamus. Kembali lagi selepas ini. Hai, kembali semua ke rancangan Mari Bercerita. Novel pelari muda ini banyak memberikan pengajaran yang mudah difahami serta dijadikan contoh dalam kehidupan adik-adik. Pengajaran ini ditonjolkan dalam diri watak-watak novel serta perwatakan mereka yang adik-adik boleh kenal pasti selepas membaca novel ini. Watak utama iaitu Kamarul. Okey. Kamarul. Kamarul dia mempunyai bakat yang sangat hebat dalam sukan olahraga. Tetapi kejayaannya menyebabkan Kamarul berubah menjadi sombong dan angkuh. Kamarul digambarkan sebagai seorang remaja yang panas baran ataupun tidak berdisiplin. Dia panas baran. Sikap pemarah Kamarul digambarkan semasa peristiwa dia membaca akhbar berkenaan prestasi atlet olahraga menuju sukan C di dada akhbar. Jadi dia pemarah. Encik Kadir sengaja nak menempelak aku, rungut Kamarul. Gambar Encik Kadir yang memakai topi itu ditusuk-tusuk dengan jarinya, menyebabkan kertas surat khabar itu koyak. Disangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Begitulah keadaan Kamarul selepas dia ditimpa kemalangan sehingga cedera dan perlu berlatih semula untuk meningkatkan kecergasan. Akan tetapi, semangat tidak putus asa Kamarul dengan sokongan keluarga, jurulatih dan rakan-rakannya, dia bangkit semula. Jadi maknanya dia ada sifat tidak putus asa. Ini bagus. Aku akan kembali semula ke padang. Aku akan buktikan kepada Encik Kadir. Aku akan menjadi seorang ahli sukan yang berdisiplin. Seterusnya, kita ada watak wanita. Watak sampingan yang bernama Saridah. Dia menuntut di tingkatan 5 VB dan boleh dikatakan sebagai
kekasih kepada Kamarul. Saridah juga seorang yang baik hati dan pemaaf. Baik hati. Kenapa dia baik hati dan pemaaf? Kerana dia sanggup merendah diri meminta maaf kepada Kamarul terlebih dahulu kerana pertengkaran kecil mereka selepas dia menegur sikap Kamarul yang berubah. Saridah juga seorang yang mementingkan pelajaran. Dia mempunyai impian untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM dan mempunyai impian untuk belajar sehingga ke universiti. Jadi Saridah ini dia bercita-cita tinggi. Ya adik-adik, walau apa pun cabaran dalam kehidupan kita, adik-adik perlulah mengutamakan pelajaran dan memasang impian seperti Saridah untuk mendapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan. Okey? Watak seterusnya, watak sampingan, iaitu Encik Kadir, jurulatih Kamarul. Encik Kadir. Watak jurulatih Kamarul iaitu Encik Kadir juga penting sebagai jurulatih olahraga yang berpengalaman. Beliau seorang yang sangat sabar. Encik Kadir juga seorang yang prihatin dan mengambil berat akan pelatihnya, terutamanya Kamarul. Sikap timbang rasa Encik Kadir sedikit sebanyak telah mengubah Kamarul. Baiklah, setelah mendengar kupasan cerita ini, apakah sebenarnya yang telah kita pelajari untuk dijadikan iktibar? Kita hendaklah bersikap rendah diri dan kita tak boleh sombong walaupun telah mendapat kejayaan walau sebesar mana pun. Kita haruslah menghargai sumbangan mereka yang banyak membantu kita. Bayangkan guru-guru di sekolah yang sentiasa bertungkus lumus mengajar kita. Saya pun pernah berada di bangku sekolah dan saya pernah berada di tempat kalian semua. Jika bukan sebab tunjuk ajar guru yang sentiasa membantu, saya tidak akan berdiri di hadapan adik-adik pada hari ini. Oleh itu, sentiasa menghargai mereka yang membantu kamu berjaya dan jangan cepat putus asa, ya? Okeylah, cukuplah Kak Nadia. Cukup bagi nasihat ni. Masa untuk kita menguji minda kita sekali lagi. Kini dengan soalan misteri. Jom, kita telah menyorot dan mengkaji novel ini sehingga selesai. Sekarang, masa untuk soalan misteri kita. Mari kita jawab sama-sama. Apakah perwatakan Kamarul yang seharusnya dicontohi dalam kehidupan kita? Saya boleh beri cadangan jawapan. Perwatakan Kamarul yang seharusnya dicontohi dalam kehidupan kita ni adalah seperti semangat berani dia menghadapi cabaran dan tidak mengenal erti putus asa walaupun berdepan dengan cabaran. Soalan seterusnya. Nyatakan 3 latar tempat yang terdapat dalam novel Pelari Muda. Jawapannya yang pertama, latar tempat yang terdapat dalam novel ini ialah Pusat Sukan Kampung Pandan. Saya bacakan sedikit dari petikan novel ini. Sudah 20 minit Suris berada di Pusat Sukan Kampung Pandan, tetapi Kamarul masih belum juga sampai. Selain itu, Stadium Merdeka, tempat Kamarul dan Saridah menyertai sukan MSSM. Contohnya di dalam novel dia kata, Saridah mula mesra dengan Kamarul ketika berada di padang Stadium Merdeka. Adik-adik, tahu tak Stadium Merdeka inilah tempat pertama rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan. Seterusnya, di Stadium Nasional Bangkok, tempat berlangsungnya Sukan SEA ke-14. Saya baca dari muka surat 32, ya. Sewaktu kontingen Malaysia menaiki bas menuju ke Stadium Nasional, hujan masih lagi rintik-rintik. Baiklah, sekarang kita teruskan ke soalan seterusnya. Ini menarik. Buktikan nilai patriotism yang wujud di dalam novel ini. Adik-adik, nilai patriotism tu penting, ya? Jawapannya adalah nilai patriotism dibuktikan oleh Encik Kadir yang sanggup menangguhkan waktu persaraannya untuk melatih Kamarul dan rakan-rakannya bagi Sukan SEA di Bangkok. Saya sepatutnya sudah bersara pada tahun ini, tapi saya sengaja tangguhkan untuk kejohanan Sukan SEA ini. Saya telah berjaya membawa kamu ke tahap yang sangat membanggakan saya. Saya tidak terkilan, tetapi bangga mengundur diri sebagai jurulatih.
Jelas Encik Kadir. Sangat murni nilai sifat Encik Kadir ni ya adik-adik. Baiklah, soalan yang terakhir untuk hari ini. Tada! Berikan satu pengajaran yang adik-adik pelajari daripada novel ini. Ada macam-macam pengajaran yang bagus daripada novel ini. Adik-adik, kita haruslah mempunyai disiplin untuk mencapai kejayaan. Pada awalnya, Kamarul tidak berdisiplin dan prestasinya merosot. Tetapi, dengan keazaman dirinya berubah, Kamarul berjaya mendapat 2 pingat emas di Sukan C di Bangkok. Ternyata, disiplin ini sangat penting yang kita harus ada daripada zaman persekolahan sehinggalah bila kita bekerja. Baiklah, cukup rasanya soalan itu untuk menguji pemahaman anda semua mengenai cerita ini. Saya harap anda semua dapat menjawabnya tadi. Jangan lupa kalau tak dapat, teruskan membaca dan ulang lagi. Jangan putus asa. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya berharap agar kupasan tentang novel ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua memahami cerita ini. Semangat, rajin berusaha dan disiplin tinggi yang ditonjolkan dalam persoalan cerita ini seharusnya diterapkan di dalam jiwa masyarakat, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Ingat ya, genggam bara api biar sampai jadi arang. Buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Okey? Jangan lupa untuk terus membaca ya. Sehingga berjumpa lagi.